你在犹大城市中，并不是最小的，因为将来有一位君王要从那里出来，牧养我们以色列民。当下希律王暗暗地召了博士来，细问那星是什么时候出现的，就差他们往伯利恒去，说：你们去仔细寻访那小孩子，寻到了就来报信，我也好去拜他。他们听见王的话就去了，在东方看见那的星，忽然在他们前头行，直行到小孩子的地方，就在上头停住了。他们看见那星，就大大的欢喜。进了房子，看见小孩子和母亲玛利亚，就俯伏拜那小孩子，切开宝盒，拿黄金、符像、没药为礼物献给他。博士因为在梦中被主指示不要回去见希律，就从别的路回去他们的地方了。Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Injil Matius itu satu Injil yang khusus ditulis untuk orang-orang Yahudi. 弟兄姐妹们，如果我们仔细看，这个是马太福音，就是特别写给犹太人。Orang-orang Yahudi itu begitu menantikan kedatangan Mesias, yaitu raja yang mereka tunggu-tunggu untuk membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. 那时候犹太人他们一直等待他们的王来为他们释放。Dan sampai sekarang mereka itu menantikan Mesias itu datang. Mereka berpikir bahwa Mesias itu belum datang. 到现在，他们还是等待他们自己的基督，他们还不知道这个基督已经来到了。Karena itulah Matius menuliskan Injil Matius itu untuk menjelaskan bahwa Yesus itu adalah Mesias, raja dari keturunan Daud, dan Mesias itu sudah datang. 我们看了这个马太福音已经解释了，大卫王他的子孙已经来到了。Maka kalau kita perhatikan, kalau kita baca Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17, di situ bicara tentang silsilah Yesus. 如果我们看到马太福音第1章第1到第17节，在里面有这个耶稣基督的家谱。Dan silsilah Yesus itu menceritakan bagaimana menjelaskan bahwa Yesus itu adalah keturunan dari Daud. 这里边也就记载，主耶稣基督是大卫王的子孙。 Kemudian Matius melanjutkan dengan kisah tentang Maria melahirkan bayi Yesus, seorang anak darah, ya, yang tanpa hubungan dengan laki-laki tapi mengandung dan kemudian melahirkan seorang anak laki-laki. 他们那边也是有记载，主耶稣基督从玛利亚这个童女出生的。 Maka kelahiran Yesus melalui anak darah Maria itu menggenapi nubuatan dalam Yesaya 7 ayat 14. 因此我们可以看到，这个完成了在以赛亚书第7章第14节所记载的。 Di mana nubuatan itu menunjukkan kepada Mesias yang dilahirkan dari seorang anak darah. 这里边有写，因此这就会给我们的一个摇头，必有童女怀孕生子。 Maka Matius kemudian melanjutkan menuliskan dengan cerita tentang orang Majus itu, dan dalam kisah orang Majus itu kemudian Tuhan Yesus menggenapi nubuatan dalam Nabi Mika pasal 5 ayat 1. 也是有记载东方博士在这个弥迦书第5章第1节所记载的， Yaitu di mana tempat Mesias itu dilahirkan, yaitu di Bethlehem. 就是指着这个弥赛亚在哪里出生，就是伯利恒。 Kenapa di Bethlehem? 为什么在伯利恒呢？ Karena Bethlehem tempat Raja Daud dilahirkan. 因为这个伯利恒就是大卫王出生的地方。 Maka ini nyambung ya, Yesus keturunan Daud, tempatnya pun adalah tempat di mana Raja Daud itu dilahirkan. Maka itu jelas menunjukkan satu gambaran Yesus itu adalah Mesias, Raja yang dinantikan itu. 我们可以看到，大卫王就是在伯利恒，弥赛亚也是出生在伯利恒，就是他们已经等待了那个王。 Yang unik dalam kisah ini kemudian Matius memakai
kisah orang Majus yang datang mencari bayi Yesus. 我们在这边也看到，东方博士寻找主耶稣。 Maka disinilah kemudian Matius ingin kemudian juga menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Mesias itu bukan cuma milik orang-orang Yahudi. 在这边也是告诉我们，这个主耶稣不是真正属于犹太人罢了。 Bahwa Mesias itu bukan cuma raja orang Yahudi, tetapi raja untuk semua bangsa. 这个弥赛亚不单单是犹太人的王，但是是全世界的每个民族的。 Maka disinilah Matius ingin menjelaskan bahwa rencana Allah bukan cuma berhenti untuk bangsa Yahudi, tapi rencana Allah itu untuk seluruh bangsa, supaya banyak orang dari segala bangsa boleh diselamatkan. 这边也是告诉我们，上帝的计划不只是单单给犹太人，但是给全世界的人。 Termasuk kita ini orang-orang bukan Yahudi, kita diselamatkan bukan? Ini adalah rencana Allah. Tapi rencana Allah tidak berhenti, terus itu sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali. Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. 包括我们不是犹太人，但是我们也是一定听到了这个信息，因为这个信息已经传扬给每一个全世界的人。 Tuhan memakai orang-orang Majus. 上帝用东方博士。 Orang-orang Majus ini adalah orang-orang berhikmat, ahli astronomi, ahli perbintangan, tetapi juga ahli astrologi. Rupanya mereka ini bukan orang percaya, mereka itu suka meramal melalui bintang-bintang, melihat nasib, melihat masa depan. Ya. 他们上帝也是用东方博士，这个东方博士就是不是占星学罢了，他们也是有一个博士所以他们也是会看的，从星星那边看的很多事情发生。 Orang Majus ini adalah orang yang punya kedudukan tinggi. 这些东方博士他职位蛮高的。 Dan sangat mungkin adalah orang Majus ini berasal dari daerah Babel atau dari daerah Persia. 最可能这个东方博士从巴比伦来的，或是从波斯语那边出生。 Maka kalau kita baca kitab Daniel, kita akan menemukan orang-orang Majus itu, ya, orang-orang yang memang punya kedudukan yang begitu tinggi, orang-orang berhikmat, orang-orang yang juga bisa meramal dan sebagainya. 我们可以看到，这个东方博士有他们的智慧很高，地位也是很高，聪明的。他们可以看到很多，从星星来看，很多事情会发生。 Tetapi orang-orang Majus yang bukan bangsa Yahudi ini, yang bukan orang percaya ini, kemudian Tuhan panggil dengan caranya yang unik, caranya yang kreatif, ya, sesuai dengan keahlian mereka. 最奇怪的，上帝用这个不是犹太人。 东方博士因为他们的创造性能力的，上帝塑造他们。 Maka disitulah kemudian Tuhan memakai bintang, Bapak Ibu. 那时候上帝也是用星星。 Melalui bintang itu kemudian orang Majus melihat gambaran bahwa ini adalah seorang raja Yahudi yang dilahirkan. 从星星那边，这个东方博士可以看到，这个是犹太人的王出生。 Tetapi raja ini bukan cuma sekedar raja orang Yahudi, tapi ini ada raja yang luar biasa sekali. 这个王不是普通的王，像是特别的王。 Karena apa, Bapak Ibu? Bukan cuma sekedar raja orang Yahudi, karena negara Yahudi itu, negara Yehuda itu begitu kecil, tidak berarti di tengah bangsa-bangsa. 我们可以看到犹太那时候他们的国家也是蛮 Tetapi 渺小的。 kepada mereka raja, diperlihatkan raja Yahudi ini raja yang begitu luar biasa sehingga mereka mencari untuk menyembah dia. 但是从星星方面，他们也看到这个王是非常特殊的，因此他们要去拜他。 Bapak Ibu jangan salah mengartikan ya, kalau kemudian Tuhan bisa memakai bintang, kemudian orang Majus itu meramalkan bintang itu, melihat bintang itu, kemudian saya khawatirnya orang Kristen berkata, kalau gitu saya boleh guamia, saya boleh cari orang pintar untuk ramal-ramal dan sebagainya. Bukan ya, bukan begitu ya. 弟兄姐妹，你们不要误会，因为这个东方博士看星星，那我们也是会想，我会找聪明人看看我的前途怎么样。 Tuhan memanggil orang Majus karena memang mereka bukan orang-orang percaya, tapi mereka dipanggil kemudian melalui cara keahlian mereka untuk mengenal Yesus. 上帝用这个东方博士，他们不是信主的，但是借着他
他可以看到这个主耶稣的诞生。 Dan itu tidak boleh dibalik, kita sudah percaya kemudian kita cari-cari ramalan. Nggak boleh Bapak Ibu ya, bahaya itu, hati-hati. Jangan dibalik. 不是我们把它倒过来说，我已经信耶稣基督，我们去找一个聪明人看看我们的算我们的命。 Tetapi disinilah kemudian Tuhan ingin mengajarkan kepada kita Tapi- bahwa Injil diberitakan itu tidak harus kita menjadi seorang ahli teologi terlebih dahulu. 在这边我们可以看到，这个转养信息不是代表我们应该读那个神学。 Bahwa Injil diberitakan tidak harus kita harus menjadi hamba Tuhan. 我们转养信息不一定我们应该当一个上帝的仆人。 Tapi Tuhan itu bisa pakai di berbagai macam cara. Tuhan itu bisa pakai kita memberitakan Injil dengan juga profesi kita, ya. Dengan apa ya? Dengan kehidupan kita. 上帝可以用我们每一个人，我们用我们自己的企业，我们的生活来传扬他的信息。 Sehingga Injil boleh diberitakan kepada semua bangsa. 因此，这个信息可以传扬到每一个国家、每一个民族。 Bapak Ibu sebagai guru atau dosen Nih. bisa kemudian di situ memberitakan melalui ilmu Bapak Ibu, kemudian apa? Orang melihat, oh iya ya, perlu Yesus. 我们可以假设我们是一个教授的话，我们可以教书，当接着我们的生活，人家会看我们是基督教徒。 Saya punya seorang teman yang mengajar menjadi dosen, mengajarkan bagian etika ya di sekolah, di universitas yang umum semua berbagai macam agama orang hadir. 我有一个朋友，他在一个普通的一个大学，他在那边教书。 Saya pernah ketemu dengan dia, kemudian saya menceritakan sebuah logika tentang satu logika kebenaran bahwa tidak ada manusia itu yang baik. 在那边，他证明告诉他的学生说，没有一个好的一个人。 Saya sangat menggumulkan tentang hal itu bertahun-tahun dan kemudian saya mendapatkan sebuah jawaban dan saya sharing dengan teman saya. 我在那边一直挑战好几年，然后我一直明白了一些事情，我就跟我的朋友分享。 Tapi yang saya tidak menduga, teman saya kemudian mengajarkan di kelas dia. 但是我没想到的，我的朋友在他的教室里面教。 Dan ketika selesai dia mengajar, Bapak Ibu, kemudian ada seorang mahasiswa datang menghampiri dia. 当他教完了，有一个学生就见他。 Dia berkata, apa yang Bapak katakan betul. 他说：“老师所说的是对的。” Bahwa dengan kebaikan saya, agama saya mengajarkan kebaikan, tapi ternyata tidak ada kebaikan yang bisa kemudian menyelamatkan manusia. 我的宗教已经教了我，但是我知道我们的所作所为的没有证明我们是好人。 Melalui keahlian Bapak Ibu itu, melalui ilmu yang Bapak Ibu belajar, itu Injil Kristus juga bisa diberitakan. 从我们自己的角度，我们自己的企业，上帝的信息可以传扬出去。 Kita bekerja dalam dunia bisnis, Injil juga bisa diberitakan dalam dunia bisnis kita. 我们在做生意，我们是生意人，我们总接着我们的工作，我们也是可以传扬上帝的信息。 Saya sering mendengar banyak kesaksian bagaimana kemudian seorang majikan itu kemudian pegawai-pegawainya sampai mengasihi dia karena begitu baiknya dan mereka tahu bahwa majikannya adalah seorang Kristen, seorang anak Tuhan. 我常常听过很多人，因为他的主人非常好，他的职员在那边很爱他，很尊重他，而且知道他是上帝的门徒。 Kita mungkin berpikir, saya cuma ya nggak punya apa-apa. Melalui keluarga kita. 可能我们会说，我一无所有，但是接着我们的家庭里面， Banyak di dalam dunia ini anak-anak muda yang tidak mau menikah. 我们这个世界上，我们可以看到很多年轻人不想结婚。 Mereka melihat bahwa kemudian tidak ada kasih yang sejati dalam pernikahan. 他们认为没有真正的爱，在家庭里面没有真正的爱。 Yang mereka lihat hanya apa di dalam pernikahan, mereka lihat papa mama mereka yang bercerai, papa mama yang selalu berantem, melihat teman-temannya keluarganya kawin cerai. 因为在家庭里面，他又看到他的父母在那边常常吵架，他的朋友们在那边再婚离婚，再婚离婚。
Dunia ini perlu melihat kita anak-anak Tuhan, menyaksikan pernikahan-pernikahan yang baik, bukan sempurna, tapi pernikahan yang baik, Bapak Ibu. 这个世界应该可以看我们的婚姻是好的一个婚姻里 Yang 面。 mereka boleh melihat, oh ada kasih sejati dalam pernikahan anak-anak Tuhan. Dan di situ mereka melihat kasih Kristus, kasih yang sejati. 他们也是从接着我们的家庭里面，他们会看到真正的爱，就是主耶稣的 Jangan 爱。 berpikir, saya nggak punya apa-apa. Enggak, hidup kita itu begitu penting. 可能我们会说我一无所有，但是你知道吗？你的生活是非常的重要。 Tuhan panggil kita, selamatkan kita bukan untuk sesuatu yang tidak penting. 上帝已经救赎的，就是我们拯救我们，不是不重要的事情。 Tuhan tempatkan kita di dalam rencana yang begitu indah dalam sejarah supaya banyak orang melalui kehidupan kita, mereka melihat Kristus. 这个从历史上很多我们可以看到，从接着他们的生活，他们可以看到主耶稣基督。 Maka ini ada sebuah panggilan yang indah, Bapak Ibu. 弟兄姐妹们，这个是非常美好的个护照。 Tuhan bisa pakai cara lain, nggak pakai kita bisa. Tuhan bisa pakai apa mimpi-mimpi orang kemudian melihat Yesus kemudian percaya bertobat. 我们可以上帝可以用各种办法来叫我们传扬他的信息。有的是接着他的美梦，他的梦都接着主耶稣基督。 Sering mendengar banyak cerita bahwa ada orang-orang yang lagi bersiara ibadah mereka, mereka lagi berkeliling di tempat siara mereka, tapi justru di tempat mereka bersiara dalam agama mereka, mereka melihat Yesus di situ. 我有听过，他们正在行礼，他们行他们自己的宗教，但是从他们那边他们看到耶稣基督， Mereka mendapatkan penglihatan tentang Yesus. 在那边他们看见主耶稣基督。 Tetapi Tuhan juga mau pakai kita nih orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita itu begitu penting di dalam sejarah untuk apa? Orang melihat Kristus melalui kehidupan kita. 但是弟兄姐妹们，你是成为上帝的门徒，我们接着我们这里，人家会看我们主耶稣基督在我们里面。 Maka hidup kita tidak ada yang tidak berarti, tidak ada yang tidak penting. 因此，你应该知道，你的生活不是不重要，不是没有意思。 Tuhan memakai kita supaya kemudian Kristus yang terang bagi segala bangsa itu boleh diberitakan. 上帝借着我们的生活，让这个上帝的信息可以传扬出去。 Tetapi kisah orang Majus kemudian juga menggambarkan bagaimana Yesus itu adalah Raja Pengharapan. 但是我们可以看到，借着这个东方博士，我们可以看到上帝是一个有盼望的王。 Maka saya sengaja membandingkan dan memang kisah ini ingin membandingkan antara Yesus dengan apa? Dengan Raja Herodes. 我常常把这个主耶稣基督跟希律王把给他比。 Perhatikan, dikatakan di dalam ayat 6, dan engkau Betlehem tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara para pemimpin Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Kata menggembalakan ini sangat penting sekali. 我们可以看到犹大地的伯利恒啊，你在犹大诸城中，并不是最小的，因为将来有一位君王要从你那里出来，牧养我以色列民人。 Bandingkan dengan Raja Herodes Agung. 我们可以跟希律王比。 Tentang Raja Herodes ini, Kaisar Agustus itu Kaisar Roma, itu mengatakan begini, lebih baik menjadi babi peliharaan Herodes daripada menjadi anak Herodes. 有一个皇帝叫Augustinus，他说我们比做一个希律王的主， Raja 比 Herodes 他的孩子还好。 Raja Herodes ini memang hebat sekali, dia membangun bait Allah yang begitu besar dan begitu megah, dilapisi dengan emas temboknya. 这个希律王非常的了不起，他建立了充满很多金条的一个殿。 Saking megahnya emas itu melapisi tembok itu, waktu pagi dan siang sinar matahari menyinari bait Allah itu orang begitu silau. 这个上帝的殿非常的豪华，早上不管早上还是晚上，一次这个有灯的话，有光的话，可以我们看得会很显眼。
Dia seorang ahli politik yang hebat sekali. 他是一个非常了不起的一个政治家。 Di tengah-tengah pergantian pemimpin kaisar-kaisar Romawi, dia tetap bisa apa? Tetap bisa apa ya? Tidak dipecat sama kaisar Romawi. 在那边罗马维的王在那边很怕他，从来不会给他解雇。 Ini menunjukkan dia ahli politik yang begitu luar biasa, tapi juga sekaligus liciknya luar biasa. 在这边证明他是非常了不起的政治家，但是他也是非常狡猾的一个人。 Dia bisa begitu manis berkata kepada orang Majus, nanti kamu pergi ke Yerusalem ya, cari anak itu, nanti kalau sudah ketemu kasih tahu supaya saya juga ikut menyembah. 他用甜美语的说，跟那个东方博士说，你寻找那个伯利恒的王，你找到了，你告诉我，我也是要拜他。 Padahal Raja Herodes bukan mau menyembah, tapi mau membunuh anak itu. 但是即使希律王不是要祭拜他，并要把他杀掉。 Tapi mulutnya itu begitu manis luar biasa. 但是他的嘴巴那么甜。 Raja Herodes ini bisa mengatasi persoalan kelaparan di Yehuda. Dia hebat sekali. 当时有饥荒发生在犹太，他非常能控制这个情况。 Tetapi raja yang hebat ini, ya, raja yang apa? Paranoid. 但是我们知道，这个非常了不起的王，其实是一个变态狂。 Dia begitu takut kedudukannya itu direbut. 他非常怕他的职位被人家抢。 Sampai saking paranoidnya atau saking takutnya, dia rela membunuh istri dan 2 orang anak laki-lakinya. 因此他这么怕，他宁愿把他的妻子跟孩子把他杀掉。 Kejamnya luar biasa karena ketakutan nanti kedudukannya direbut. 这个王非常暴，因为他怕人家抢他的位置。 Anaknya sendiri dibunuh. 他把自己的孩子把他杀掉。 Makanya tidak heran Kaisar Augustus itu ngomong apa? Lebih baik menjadi babi peliharaannya Herodes daripada menjadi anaknya Herodes. Karena menjadi anak Herodes itu berbahaya, bisa hilang kepalanya. 因此，那个阿古斯丁的王说的，我们当他的主的比他的孩子还好。 Ini raja yang begitu kejam, bahkan sampai mau mati dia sudah mau tarik nafas terakhir, dia perintahkan supaya apa? Semua pemimpin-pemimpin Yahudi dibunuh. 这个非常了不起的王，当他要去死的时候，他已经命令出来说，犹太人的一切的高职位的军人要把他杀掉。 Dia begitu kejam sampai ketika dia tahu bahwa orang Majus itu pergi melalui jalan lain, maka diperintahkan di Bethlehem seluruh anak di bawah 2 tahun dibunuh. 这个王希律王非常的狠毒啊！他知道了这个东方博士从别的路回家的时候，他就马上命令全伯利恒的城，他的孩子全部要给他杀掉。 Maka raja ini membuat rakyat begitu menderita dengan membebani dengan pajak yang begitu tinggi. 他也是给他的人民高学授的负担。 Ini loh Raja Herodes itu cuma menggambarkan apa? Ini loh raja-raja di dalam dunia ini, pemimpin-pemimpin dalam dunia ini. 这个我们从这边显明出来，这些王就是世界上的王。 Yang selalu kejam dan penuh dengan darah yang tertumpah. 这些王都是用血。 Pemimpin-pemimpin dunia ini senangnya apa? Cuma berperang dan berperang. 世界上的领导。 他们很喜欢就是在那边打仗。 Makanya di dalam dunia ini begitu mengerikan, terlalu banyak peperangan, ya. Nyawa itu begitu murah di dalam dunia ini. 我们可以看这个世界上，我们的命非常的便宜。我们可以看到很多打仗。 Karena memang dunia ini diperintah oleh raja-raja yang memang kejam, Bapak Ibu. 如果这个世界由一些这个王来领导的话，非常的残暴。 Bukan berarti saya ngomong gini, oh kalau gitu kita nggak usah ikut pemilu, kita nggak usah pilih, enggak ya? 不是意思是说你将来不要参加这个选举总统啊，不是意思啊。 Saya cuma ingin membandingkan di dunia ini raja-raja, pemimpin-pemimpin seperti itu. Tidak ada yang raja-raja dan pemimpin itu yang mau berkorban. Rakyat yang harus berkorban.
我就是做一个比较罢了。这个世界上没有一个王要为他的人民牺牲，他只是要求他的人民为他牺牲。 Berbeda dengan Yesus. 跟上帝主耶稣基督 Dikatakan dia menggembalakan. Artinya apa? Dia memimpin dengan penuh kasih, dengan belas kasihan, dengan kelembutan. 主耶稣基督他带领我们，就是用慈爱，用温柔。 Maka Tuhan Yesus berkata apa? Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Ya, pikulah kuk yang ku pasang atau ku berikan, karena aku lemah lembut dan rendah hati. 我在马太福音他说：“来啊，你们有负担的人来到我这里，因为我很温柔。” Tuhan itu mengenali setiap kebutuhan domba-dombanya. Tuhan mengenali setiap kebutuhan kita. 上帝知道我们所需要的事情， Bahkan dia memberikan yang terbaik bagi domba-dombanya. 因此他用最好的给他的羔羊， Yaitu apa? Dia sendiri rela memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. 甚至他愿意牺牲他自己为他的羊。 Dunia ini kita selalu mencari pemimpin yang sejati. Tapi yang ada adalah pemimpin yang selalu menumpahkan darah. 我们在这个世界上很寻找真正的领导，但是我们可以看到，就是这些领导就是不会为我们而牺牲， Bukan menumpahkan darahnya sendiri, tapi menumpahkan darahnya orang lain. 不是要给他为人民牺牲，但是人民为他牺牲。 Mungkin termasuk di dalam keluarga, di dalam pernikahan. 可能包括在我们家庭里面，在我们婚礼里面， Di dalam relasi kita mungkin. 可能在我们交际方面， Seringkali bukan kita yang berkorban, tapi orang lain yang harus berkorban untuk kita, bukan? 常常我们要求别人为我们牺牲，不是我们为着他们牺牲。 Seringkali bukan kita yang menderita untuk orang lain, tapi orang lain yang harus menderita untuk saya. 常常不是我们为别人受苦，但是我们要求别人为我们受苦。 Hanya Yesus Raja sejati, Raja yang memberi pengharapan, yaitu dia sendiri mau memberikan nyawanya untuk menggantikan hukuman dosa kita. 就是主耶稣基督唯一的牺牲他自己为我们。 Tidak ada raja di dunia ini, tidak ada pemimpin di dunia ini seperti Yesus. 没有一个领导，没有一个王在这个世界上像主耶稣基督一样。 Maka dia dikatakan sebagai pengharapan daripada dunia ini. 因此，我们可以看这个世界上的一个盼望。 Engkau mencari raja sejati dalam dunia, engkau tidak akan menemukan. 如果你在这个世界上寻找真正的领导，你可能不会找到。 Raja sejati hanya engkau temukan di dalam Tuhan Yesus. 真正的领导就是在主耶稣基督里面。 Pertanyaannya, respon kita bagaimana? 问题就是说你的反应怎么样呢？ Saya sengaja membandingkan respon itu antara orang Majus dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. 我常常跟这个东方博士跟文学家比。 Saudara, orang-orang Majus ini kan berasal dari Babel atau Persia, itu jaraknya ribuan kilometer ke Bethlehem. 我们可以看到东方博士从巴比伦那边好公里来到这个伯利恒城。 Mereka harus berjalan, ada yang berkata itu berbulan-bulan, ada yang berkata itu hampir 2 tahun mereka berjalan untuk mencari bayi Yesus. 有一些研究人说，他们走路可能需要2年的时间来寻找这个主耶稣基督。 Bukan cuma mereka berjalan begitu jauh, ya jangan pikir seperti sekarang ada pesawat terbang ya, 1 jam sampai. 他们用走路的，不像现在坐飞机。 Zaman itu perjalanannya lama, karena jalannya tidak rata, naik gunung, lembah, ada bahaya menghadapi perampok-perampok. 他们走路，他们引导可能有强盗，然后有上下的那个路不平， Sehingga perjalanan mereka begitu lama. 因此他们的路程需要很长的时间。 Tapi juga mereka berbahaya karena mereka selalu bertanya begini, di mana dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? 他们也是受到很危险啊，因为他们常常问那个新的犹太人的王在哪里呢？ Kalau mereka bertanya di mana pangeran yang baru dilahirkan, aman. 如果他们说太子出生在哪里，这个可能比较安全一点。 Kalau mereka tanya di mana raja yang akan datang nanti ya dilahirkan, 如果 aman.
如果他们说将来要出生的王在哪里要出生呢？可能也是比较安全。 Tapi kalau tanya di mana dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan atau sudah dilahirkan. 如果他问的那个犹太王出生在哪里？ Bapak Ibu, kalau saya jadi raja, ya, misalnya saya sekarang jadi raja, terus kemudian ada orang tanya, di mana raja yang baru dilahirkan? Berarti pertanyaan saya ini siapa? 如果我是一个王，然后有人问，这个王出生在哪里呢？ Kan berarti kan apa? Loh, berarti saya bukan raja, yang raja bayi itu kan? 意思是说我不是王啊，那个出生的人，那个才是王。 Pada zaman itu kalau menanyakan pertanyaan seperti itu, kepala hilang bisa. 那如果我们问这样子问的话，你都被砍头吗？砍头。 Tapi orang-orang Majus tidak peduli. 但是这个东方博士不睬啊，不理。 Mereka tetap tanya di mana dia raja yang baru dilahirkan. 他们仍然问这个刚出生的王子，犹太的王子在哪里呢？ Makanya kemudian itu membuat Raja Herodes bukan cuma sekedar terkejut itu bahasanya di bahasa Indonesia terlalu halus. Itu langsung kayak shock, kagetnya luar biasa. 这个让希律王那边听到这个问号，他在那边很惊讶。 Raja Herodes langsung panggil imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. 他就是问他们的文士家来到他的面前。 Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat adalah para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. 那边犹太人的祭司长还有的文士家全部都来到他的面前。 Mereka langsung bisa jawab karena mereka tahu di mana raja itu dilahirkan. Karena sudah dinubuatkan dalam Alkitab. 他们可以回答这个事情，因为他们已经看了从圣经里面有一个预言。 Maka mereka langsung jawab di Bethlehem. 他们马上说在伯利恒城。 Dan jarak Yerusalem ke Bethlehem cuma 15 km. 从耶路撒冷到伯利恒可能是15公里。 Orang Majus berjalan ribuan kilometer ketika menemukan bayi Yesus. Mereka ketika mendengar berita itu di Bethlehem langsung cepat-cepat dan ketika ketemu langsung bersukacitanya luar biasa. 他们知道这个在伯利恒，他们非常的喜乐。 Ketika ketemu dengan kanak-kanak Yesus itu langsung mereka menyembah walaupun Yesus tidak dilahirkan di istana. 他们非常的高兴，虽然主耶稣基督没有在一个皇宫里面出生。 Karena mereka tahu siapa raja yang dilahirkan itu. 因为他们知道这个王是谁。 Dan saking bersukacitanya, kemudian mereka membuka harta mereka yang terbaik dan mereka memberi persembahan. 他们非常的快乐，他们就把切开他们的礼物，然后献给他。 Sebaliknya imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, mereka itu begitu menantikan Mesias itu datang. 但是我们可以看到文士家跟祭司长在那边等待弥赛亚的诞生。 Jaraknya cuma 15 km. 只是15公里罢了。 Mereka acuh tak acuh, mereka tidak pergi ke Bethlehem. 他们不理不睬，他们没有去伯利恒城那边去拜上。 Padahal mereka tahu Mesias itu sudah dilahirkan. 虽然他们已经知道了弥赛亚已经诞生。 Kenapa? Karena kekuasaan, kekayaan mereka yang itu mereka dapatkan dari Raja Herodes itu membuat mereka kemudian takut untuk pergi. Mereka tidak peduli bagi Mesias yang lahir itu. 为什么？因为希律王给他们的财产，还给他们职位非常权势，让他们不理不睬，他们不会去拜这个主耶稣基督。 Jarak cuma 15 km, mereka tidak tertarik untuk pergi. 虽然这个距离只是15个公里罢了，但是他们没有兴趣去拜。 Ini ironis yang luar biasa sekali. 这个非常可 Waktu 怕。 saya membaca kisah ini, saya sangat tertusuk sekali, Bapak Ibu. 当我看的这个故事，我在那边非常的伤心。 Saya bisa sibuk di dalam pelayanan. 我可能会因为我的服侍在那边忙， Begitu sibuk sana sibuk sini. 我忙这个忙就那个。 Mengatakan saya melayani Tuhan. 我想好像是在服侍上帝， Tapi saya tidak mencari Tuhan. 但是其实我没有寻找上帝， Itu begitu menyedihkan sekali. Bukan? 这个非常的惨痛。
Saya ingin juga kita merenungkan, kita ini bisa begitu sibuk di dalam gereja. 我来吧，我们一起思想，我们可能在这个教会里面非常的忙碌， Setiap minggu kita beribadah. 我们每个礼拜来敬拜上帝。 Bahkan mungkin sebagian kita begitu aktif melayani di gereja. 可能我们这一部分在这个教会里面非常的勤劳服侍神。 Apakah kita mencari Yesus? 你是否真的寻找主耶稣基督吗？ Ini sangat menusuk sekali Bapak Ibu. 这个非常是伤痛的 Kita 事情。 begitu sibuk dan banyak orang setiap minggu rajin ke gereja, tetapi mereka tidak pernah berjumpa dengan bayi Yesus. 我们每个礼拜来到上帝的殿、上帝的教堂里面，但是我们没有遇见主耶稣基督。 Maka apa yang kita lakukan dalam pelayanan kita bukan untuk Yesus, tapi untuk diri kita, kepopuleran kita, kekuasaan kita, kenyamanan kita, banyak hal yang kita dapatkan. 我们在服侍上帝的时候，我们去为我们自己、我们的荣耀，我们是得到我们的职位等等。 Kita begitu sibuk dengan pekerjaan kita, dengan kekayaan kita, tapi kita tidak menemukan Yesus karena memang kita tidak mencari Yesus. 我们一直忙碌，我们这个财产，我们没有遇见上帝，因为我们没有寻找他。 Dan sayangnya kita tidak memberi yang terbaik untuk Yesus. 非常可惜，我们没有把我们最好的给耶稣基督。 Saya pernah ketemu dengan seorang gadis. 我曾经遇见有一个姐妹， Dia jelas bukan orang Kristen. 她不是，她是非基督 Kemudian 教 dia 徒。 ikut katekisasi dan dibaptis karena dia pacaran dan mau menikah dengan pacarnya. 后来她就是结婚，信了 Pacarnya Kristen maksudnya ya. 她的男朋友是一个基督教。 Satu kali kemudian saya tidak bertemu, bukan, dia tetap rajin beribadah. Tapi saya tahu kemudian satu saat mereka putus pacaran. 后来我发现他们失恋了， Saya tanya kepada dia, 我去问他， kamu masih menjadi Kristen? 你还是一个基督教徒吗？ Apakah kamu masih tetap pada imanmu walaupun kamu putus dengan pacarmu? 你仍然相信你的信仰，虽然你已经失恋了。 Dia jawab, Pak, saya mengikut Tuhan Yesus bukan karena pacaran, tapi karena saya percaya kepada Tuhan Yesus. 他跟我说，我跟随主耶稣基督，并不是我教练，但是我因为要跟随主耶稣基督。 Saya ngomong lagi sama gadis itu, saya tahu kamu pasti akan diusir dari rumahmu, bukan? Iya. 我跟那个女孩子说，我知道你应该会从你的家里赶出去，是吗？ Saya tahu kamu pasti akan dicoret dari hak waris keluarga kamu, kan? Iya. 可能在你的家庭里面，你一个人被他去掉了，你是一个财产。 Tapi saya tetap mau ikut Yesus. 但是他说是啊，但是我还仍然要跟随主耶稣基督。 Dia rela kehilangan segala-galanya demi Yesus. 他愿意失去了一切，为了要跟随主耶稣基督。 Dia rela berikan hidupnya demi Yesus. 他愿意交托给上帝他的一切的生活。 Kita yang menikmati anugerah Tuhan, apa yang kita berikan untuk Yesus? 他在那边享受上帝的恩典，他给了什么？ Mari kita tundukkan kepala kita 我 berdoa. 们低头祷告。 Tuhan, ampuni kami Tuhan. 你饶恕我们， Kami kelihatan begitu rohani Tuhan. 我们在表面上非常的属灵， Kami bisa begitu rajin ke gereja Tuhan. 我们可能很勤劳的去参加礼拜， Kami bisa terlibat dalam pelayanan. 我们可能在服侍方面非常的勤劳， Tapi kami harus mengakui sering nyatanya kami tidak mencari Engkau Tuhan. 但是我们常常没有寻找你， Kami tidak memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. 我们没有把最好的献给你， Bahkan kami tidak memberitakan Injil melalui kehidupan kami itu Tuhan. 我们没有借着我们的生活传扬你的信息，
Padahal kami bertahun-tahun mengikut Engkau, kami menikmati banyak hal Tuhan, tetapi kami tidak berjumpa dengan Engkau. 虽然我们好几年了一直跟随你，但是我们没有把我们的信心，我们没有遇见你。 Saat ini kami datang di hadapan-Mu bertelut Tuhan. 神啊， Tuhan, pimpin hidup kami. 神啊，带领我们的生活， Buka mata hati kami, tarik kami Tuhan untuk mengikut Engkau Tuhan. 敞开我们的心的眼睛。 Biarlah seperti orang Majus itu Tuhan, yang rela menderita, berjalan jauh berbulan-bulan bahkan bertahun mencari Engkau. 让我们像东方博士一样，好几年、好几个月，一直寻找你。 Ketika bertemu dengan Engkau, menyembah Engkau dengan penuh sukacita. 他们愿意祭拜你，有非常的欢喜， Bahkan memberikan yang terbaik untuk Engkau. 也是最好的献给你。 Ini kami Tuhan, 神啊，我们在这里， pimpin kami. 带领我们。 Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. 奉告主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Mari Bapak Ibu saya undang kita bangkit berdiri. 弟兄姐妹们，我们站起来。 Sebentar kita akan melewati tahun 2023. 不久，我们会过这个2023年。 Mari saya mengajak kita pertama-tama merenungkan bagaimana Tuhan itu memimpin hidup kita langkah demi langkah. Saya tahu kehidupan yang kita alami banyak tantangan. 来，我们一起思想，我们这个2023年要过这个年，过到一个新的一年，可能有很多挑战。 Tapi bukankah kita bisa berdiri sekarang ini di hadapan Tuhan karena anugerahnya? 我们现在可以站在上帝的面前，因为上帝的恩典。 Bukankah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? 我们知道上帝从不离弃我们。 Saya mengajak kita betul-betul untuk mengucap syukur dan melihat kehidupan kita langkah demi langkah bagaimana Tuhan memimpin. 来吧，我们感恩，我们看，我们思想，上帝带领我们一天过一天。 Yang kedua saya mengajak kita untuk berdoa menyerahkan seluruh rencana kita di 2024. 第二，我希望我们在那边，我们在位置上祷告，把我们的一切的生活交托给上帝。 Biarlah kita juga berdoa Tuhan, biarlah rencanaku ini dipakai untuk kemudian menyatakan Kristus. 上帝啊，主啊，让我的生活可以传扬你的信息， Pakai hidupku menjadi berkat Tuhan. 用我的生活来成为众人的祝福。 Mari saya mengajak kita untuk berdoa secara pribadi di 我 hadapan 们 Tuhan. 每个人在位置上祷告。 Tuhan
Terima kasih Tuhan, Engkau sudah pimpin sepanjang 2023 ini. 你已经带领我们过这个2023年。 Kami tahu 2024 mungkin perjalanan yang juga banyak tantangan. 我们知道2024年可能有很多困难， Tapi kalau Engkau sudah pimpin 2023, kami percaya Engkau juga pimpin di 2024. 但是如果你已经带领我们过这个23年，你应该也会带领我们过这个24年。 Pakai hidup kami untuk menjalankan rencana-rencana-Mu yang indah Tuhan. 用我们的生活来传扬你的信息。 Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. 奉靠主耶稣基督的名，我们祷告。 Amin. 阿门。 Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi 会 Tuhan. 众请坐。 Bapak Ibu, mari sekarang kita dengan penuh sukacita dan sambil bersorak haleluya, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹们，我们以喜乐的心，大家一起来统唱哈利路亚，并且实行奉献。 Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Segala puji, syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sorak haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Mari berdoa. 我们大家一起来祈祷。 Tuhan Allah yang maha baik, 至上至美的上帝， siang ini kami datang dengan membawa persembahan di hadapan Engkau. 今天中午我们要带走金钱来献上给你， Mohon Tuhan menguduskan persembahan ini. 愿你分别为圣， Dan mohon Tuhan yang memberikan hikmat kepada majelis dalam mengelola keuangan ini. 也私下智慧，是以知识们能好好的利用这些金钱和财物。 Kiranya Tuhan juga yang melimpahkan berkat bagi jemaat-jemaat-Mu. 也求你私下恩典于你的儿女们， Jemaat juga boleh menikmati hidup yang berkecukupan 也使他们能够享受足够的生活， dan memuliakan Tuhan. 并且荣耀你的名。 Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 奉靠耶稣基督的名，阿门。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
besok kita ada kebaktian tahun baru ya. Kita hanya adakan satu kali kebaktian yaitu pukul 10 pagi. Dan di dalam kebaktian tahun baru kita ada perjamuan kudus. Karena itu saya mengajak kita siapkan hati kita untuk menerima sakramen perjamuan kudus bagi kita yang sudah dibaptis dewasa dan sudah disidi. Besok juga setelah kebaktian tahun baru kita akan ada perjamuan kasih Bapak Ibu. Karena itu bagi Bapak Ibu yang mau atau rindu untuk mengambil bagian, karena perjamuan kasih ini adalah sistem potluck, jadi nanti jemaat bawa masing-masing. Tapi yang kemudian diharapkan dibawa oleh jemaat adalah makanan ringan, yaitu snack atau buah. Ya Bapak Ibu kalau merasa saya mau bawa, silakan nanti menghubungi Penatua Salomi atau Ibu Lingling, atau ini Ibu Lingling di KU1 ya. Bapak Ibu boleh hubungi Asher ya, KU2, nanti boleh dicatat supaya nanti diketahui oleh panitia ya. Nah Bapak Ibu, besok jadi setelah KU tahun baru ya kita ada perjamuan kasih ya. Hari Rabu kita ada kebaktian doa pukul 19.30 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya. Dan besok juga Bapak Ibu yang sudah terima kupon kalender boleh tukar kupon kalender itu dengan kalender 2024 ya. Kalender ini dicetak oleh Sinode. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini juga di tangan Bapak Ibu sudah dibagikan ya lembar komitmen persembahan persepuluhan untuk 2024 ya. Silakan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari ya ini Tuhan yang Tuhan mau, Tuhan sudah berkati aku begitu luar biasa, aku mau juga komitmen untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jikalau Bapak Ibu mengambil komitmen itu, silakan mengisi lembar itu dan nanti dikembalikan ya minggu depan atau hari ini boleh dikembalikan ke Asyer ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Oh sorry, itu nanti lembar itu kalau Bapak Ibu isi memang komitmen untuk perpuluhan, nanti bisa ditukar dengan buku perpuluhan ya Bapak Ibu ya. Dan kemudian Bapak Ibu, tanggal 14 Januari pukul 8:30 sampai selesai itu kita akan mengadakan aksi donor darah ya, aksi donor darah. Jadi Bapak Ibu boleh mengambil bagian ya di dalam kesempatan ini untuk mendonorkan darah Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan ya di situ. Kemudian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini berkaitan dengan berita pernikahan akan diteguhkan dalam pemberkatan pernikahan oleh GKY Makassar ya. Ada 2 pasang yang akan diberkati, yaitu Saudara Arifin Taniman dan Saudari Novita Lau pada hari Kamis tanggal 18 Kamis atau Jumat ya Pak Sadrak ya. Ya. Pada tanggal 18 Januari. Ya hari Kamis ya, pukul 1 siang ya. Saudara Arifin Taniman ini adalah anak dari Pak Arif Taniman ya. Kemudian yang kedua itu juga akan diberkati Saudara Antoni Anci dan Saudari Aiko Stelia pada hari Sabtu 20 Januari pada pukul 12 siang ya. Nah Saudara Antoni Anci ini adalah anak dari Pak Erik Anci dan Ibu Liana ya. Bapak Ibu, kalau ada keberatan sanggahan silakan beritahukan ke majelis secara tertulis ya. Tapi yang penting juga adalah doakan kedua pasang ini supaya Tuhan memimpin pernikahan mereka. Ada berita duka cita, telah kembali ke rumah Bapak di surga, Bapak Rudi Jaya usia 57 tahun pada hari Selasa 26 Desember kemarin. Almarhum adalah anak dari Ibu Anneke Tansil dan telah dikremasi pada hari Jumat 29 Desember 2023. Ibu Anneke biasanya juga hadir di dalam KU2. Saya mewakili segenap jemaat GKY Makassar mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang saat ini begitu sedih ya ditinggalkan oleh almarhum Bapak Rudi Jaya. Dan yang terakhir Bapak Ibu, gereja kita membutuhkan staf karyawan untuk bagian sound system dan multimedia.
Ya, kalau ada di antara Bapak Ibu yang punya keahlian sound system dan multimedia, mau melamar sebagai staf karyawan silahkan ya, memasukkan lamaran itu. Di sini ada Pak Ivan ya, bagian SDM. Jadi silakan masukkan lamaran, atau kalau ada teman-teman yang sedang cari kerjaan dan dia punya kemampuan dalam sound system dan multimedia, juga dorong untuk boleh mendaftar ya. Ada syarat-syaratnya ya yang sudah dituliskan di layar. Demikian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya ajak kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menaikkan doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pergilah dan biarlah dimanapun engkau berada, sungguh Kristus itu boleh dinyatakan. Terimalah berkat dari Allah Tritunggal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, saat teduh kebaktian kita selesai.